Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda dalam cerita. Selepas selesai perbincangan khas yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di Istana Negara semalam, Tuanku telah menzahirkan harapan Parlimen dibuka secepat mungkin. Raja-Raja pemerintah pula sependapat bahawa tidak ada keperluan untuk meletakkan negara di bawah pemerintahan darurat selepas 1 Ogos ini. Hari ini kami bawakan reaksi yang pelbagai dari ahli politik seluruh spektrum. Apa langkah seterusnya dan secepat mana yang sebenarnya dimaksudkan dengan segera itu. Sebentar tadi kita lihat pejabat Perdana Menteri antara yang terbaru mengeluarkan kenyataan. Antara lain mengatakan kerajaan mengambil maklum titah pandangan yang di-Pertuan Agong seperti mana yang terkandung dalam kenyataan Istana Negara pada 16 Jun 2021 semalam. Dalam sesi-sesi menghadap yang di-Pertuan Agong sebelum ini, Perdana Menteri telah menyembah maklum dan menasihati yang di-Pertuan Agong mengenai perjalanan pengurusan pandemik COVID-19, penguatkuasaan ordinan-ordinan darurat, bantuan kewangan kepada rakyat, pelaksanaan sidang Parlimen, pelan pemulihan negara dan juga perkara-perkara lain. Menjunjung titah yang di-Pertuan Agong, kata pejabat Perdana Menteri, kerajaan akan mengambil langkah-langkah susulan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negara. Kita nak terus bersama dengan wartawan kami Firdaus Azil yang mengikuti rapat perkembangannya dari semalam di Pintu 1 Istana Negara. Firdaus, kita lihat persoalan utama yang dipertikaikan terutamanya hari ini, bila Parlimen akan bersidang dan pelbagai reaksi kita lihat hari ini. Ada yang kata September dan Oktober ini masih lagi boleh dikira sebagai segera. Tapi sebelum tu kita nak memahami dahulu lebih lanjut dan lebih mendalam apa sebenarnya yang dikatakan ataupun disarankan dalam kenyataan media Istana Negara semalam serta juga raja-raja pemerintah. Bagaimana kita nak rangkumkan segala kenyataan, segala perkembangan yang kita saksikan semalam, Firdaus? Okey, baik, terima kasih Naila. Kalau kita melihat merujuk dua kenyataan penting susulan perbincangan khas semalam, para yang mengatakan bahawa ini kenyataan dikeluarkan oleh Istana Negara bahawa Seri Paduka Baginda amat menyedari tentang peranan Parlimen sebagai satu platform penting untuk wakil-wakil rakyat bersidang bagi membincangkan pelbagai isu khususnya berkaitan penularan wabak COVID-19 dan ahli-ahli Dewan Rakyat, ini adalah saranan yang di-Pertuan Agong boleh berbincang berkenaan peruntukan perbelanjaan kerajaan bagi membantu rakyat yang di dalam kesempitan dan bagi memulihkan ekonomi negara. Dan seterusnya ialah kenyataan daripada pemegang mohon diraja yang mewakili Raja-Raja Melayu ataupun Raja-Raja pemerintah, yang mana kalau para lapan ini kita mematikan ataupun kita membaca Raja-Raja pemerintah berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara cabang eksekutif, cabang legislatif dan cabang kehakiman untuk menjamin berlaku tadbir urus yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab kepada rakyat, terutamanya juga menyentuh terutamanya dalam hal ehwal kewangan dan perbelanjaan negara. Dan semangat tersebut, dalam semangat tersebut Raja-Raja pemerintah menyokong dan senada dengan pendirian Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk menitahkan agar Parlimen segera bersidang, dan ini juga merangkumi perjalanan Dewan Undangan Negeri ataupun mesyuarat di peringkat negeri. Jadi seperti yang Naila sebut tadi, memang pelbagai reaksi, tetapi kita dapat lihat walaupun kenyataan itu menyebut antara lainnya ialah tentang bagaimana program vaksin adalah exit strategi yang terbaik untuk kita keluar daripada pandemik dan sebagainya, tetapi perbualan ataupun reply ataupun respon daripada pihak-pihak berkaitan seperti ketua-ketua parti politik, tak kisah sama ada UMNO ke, Keadilan ke ataupun beberapa pihak NGO, semuanya menyentuh mengenai kepentingan untuk dibuka kembali persidangan Parlimen. Dan mungkin saya boleh menyentuh Majlis Pakatan Harapan sebagai contoh. 3 Presiden Majlis Pakatan Harapan berkata bahawa sekiranya Perdana Menteri terus berlengah ataupun memberi alasan untuk melewatkan sidang Parlimen, ia bukan sahaja, ini adalah saya baca ya, bermaksud beliau telah mengenepikan pandangan Tuanku Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, malah memberi gambaran bahawa Perdana Menteri telah hilang keyakinan untuk terus mentadbir. Dan mereka berkata lanjut, sekiranya Perdana Menteri tetap bertegas enggan menasihati Tuanku segera, beliau harus mengambil tindakan kehormat dengan mengundurkan diri. Tetapi kalau mengikut ataupun pandangan yang dilontarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang memegang portfolio Parlimen dan Undang-Undang, iaitu Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, beliau mengatakan bahawa tempoh persidangan Parlimen yang dicadangkan ataupun titah yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja agar diadakan secepat mungkin, itu tidak memberi satu timeline yang spesifik, yang mana beliau mengatakan bahawa Perdana Menteri kata, maksudnya
ini adalah prerogatif ataupun hak kepada Perdana Menteri untuk menentukan tarikh sama ada September ataupun Oktober. Ini berdasarkan apa yang telah diumumkan ataupun telah dinyatakan oleh Perdana Menteri sendiri sewaktu mengumumkan Pelan Pemulihan Negara beberapa hari lepas bahawa kemungkinan Parlimen boleh diadakan pada September dan Oktober. Tetapi respon awal ataupun respon parti-parti lain, mereka bertegas mengatakan bahawa perlu diadakan secepat mungkin ataupun sekurang-kurangnya hingga tarikh proklamasi darurat tamat, iaitu pada 1 Ogos 2021 yang hanya ada beberapa bulan saja lagi daripada sekarang. Tetapi juga saya suka nak memetik pandangan yang telah dizahirkan oleh bekas Speaker Dewan Rakyat iaitu Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof yang mengatakan bahawa pada pandangan saya adalah wajar dan sesuai untuk Perdana Menteri dan Kabinet memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil Parlimen bersidang dengan kadar segera sebelum. Ini beliau mengatakan spesifik sebelum tarikh 1 Ogos 2021 yang mana beliau mengatakan bahawa ini adalah berdasarkan kehendak ataupun berdasarkan perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan iaitu pengisytiharan darurat serta ordinan-ordinan yang telah pun diwatakan sebelum ini di bawah proklamasi darurat itu perlu dibentangkan kepada Parlimen. Ini antara yang telah dizahirkan ataupun dinyatakan oleh bekas Speaker Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof. Dan kalau mengikut reaksi seterusnya ialah daripada speaker sekarang ni iaitu Datuk Azhar Azizan Harun yang mengatakan bahawa beliau hanya menunggu saja keputusan ataupun keputusan House Leader of the House ataupun Perdana Menteri sendiri kerana berdasarkan standing order ataupun peraturan mesyuarat 11/1 dan 2 meeting ataupun mesyuarat kali pertama tarikhnya ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong, tetapi tarikh mesyuarat seterusnya ini ditentukan oleh Leader of the House ataupun Perdana Menteri. Jadi bagi pihak speaker ataupun pihak Dewan Rakyat, beliau kata hanya tunggu keputusan. Tetapi yang lebih penting juga sebab perkara ini apabila melibatkan terma-terma perundangan dan sebagainya, maka suka jugalah saya nak memetik apa yang telah dikatakan oleh apa yang sering kita gelar sebagai pakar perlembagaan iaitu Datuk Syad Faruqi Salim yang mana beliau mengatakan okey, sekiranya perlembagaan dipanggil, maksudnya sekiranya Parlimen dipanggil, apakah yang akan terjadi? Sebab dia kata sekarang ini kalau mengikutkan memang ada orang kata berdasarkan pemerhatian, berdasarkan laporan media sebelum ni ada tujuan-tujuan tertentu mengapa sidang Dewan Rakyat didesak untuk diadakan dengan segera. Tetapi kalau saya memetik, orang kata ini adalah berdasarkan purely akademik ataupun betul-betul daripada kata-kata ahli akademik, sekiranya Parlimen dipanggil, Dewan Rakyat diadakan, apakah yang akan terjadi? Adakah Perdana Menteri akan menghadap ataupun akan faces a vote of no confidence, ataupun sekiranya Raja ataupun Yang di-Pertuan Agong berdasarkan spirit ataupun berdasarkan semangat Perlembagaan Persekutuan, adakah Yang di-Pertuan Agong perlu menasihati Perdana Menteri untuk selesaikan dahulu isu sokongan ataupun majority of confidence ini sebelum meminta pelanjutan kepada darurat. Dan sekiranya selepas 1 Ogos, sekiranya ini adalah possibility yang telah pun diutarakan, saya ulang sekali, oleh Profesor Syad Faruqi, sekiranya Perdana Menteri telah hilang majority, bagaimanakah, apakah yang akan terjadi? Adakah akan ada hang Parlimen? Bagaimanakah akan seterusnya? Dan jika ini, adakah ini akan menjadi asas kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan satu lagi extension kepada darurat, memandangkan government ataupun memandangkan kerajaan telah runtuh akibat kehilangan majority di dalam Dewan Rakyat. Dan Profesor Syaruki berkatakan ini semua ni, situasi ini adalah untested and untried issues. Jadi apa yang menambahkan lagi ialah sebarang keputusan agung ketika itu berdasarkan perkara artikel 150/8, keputusan agung tidak boleh dicabar oleh mana-mana badan kaki, mahkamah di bawah badan kaki manalah. Itu antara yang kita boleh kongsikan, respon dari segi politik, respon dari segi akademik dan sebagainya.
Daus, kita dapat rangkumkan pelbagai pihak yang telah mengutarakan pelbagai cara-cara strategi terbaik untuk melihat proses pembukaan semula Parlimen ini ketika tempoh darurat masih lagi berlangsung berkuat kuasa dan juga ketika krisis kesihatan masih lagi wujud dan masih lagi kritikal tahap sistem kesihatan negara kita ini. Tetapi dalam kita mengambil kira kesemua pandangan-pandangan ini, strategi dan idea yang telah pun dilontarkan, mungkin boleh juga kita persoalkan di sini kedudukan, posisi dan suara Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021 yang juga bertanggungjawab untuk memikirkan dan membincangkan peranan tempoh darurat itu, proklamasi darurat itu sendiri. Jadi mungkin dalam pelbagai reaksi yang Firdaus melihat dan meninjau ini, di manakah mungkin kita nak lihat posisi Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021? Okey, kalau mengikutkan kenyataan Perdana Menteri sewaktu penubuhan sewaktu pengisytiharan proklamasi darurat itu, memang ada spesifik ordinance di bawah proklamasi darurat itu di mana perlu ditubuhkan satu jawatan kuasa yang bebas daripada pengaruh parti politik dan sebagainya, khusus untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai, ini secara spesifiknya adalah mengenai tempoh pelaksanaan darurat, sama ada ia perlu diteruskan hingga 1 Ogos, perlu dilanjutkan ataupun mungkin boleh ditarik lebih awal, yang mana jawatan kuasa ini seperti kita sedia maklum dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara iaitu Tun Arifin Zakaria serta beberapa pakar-pakar, sama ada dalam pakar kesihatan, pakar perniagaan, pakar ekonomi dan juga ada beberapa wakil daripada parti-parti politik untuk memastikan komposisi jawatan kuasa itu adil dan sama dan tidak berat kepada ataupun tidak condong kepada mana-mana parti politik. Itu yang sangat penting. Dan juga saya, kalau tak salah saya, sebelum ini, beberapa hari sebelum ini timbul mengenai sama adakah jawatan kuasa ini mempunyai, orang kata, carry weight untuk dalam Nasihat Agung, kerana ini berdasarkan kenyataan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang mengatakan adalah hak menasihati itu terletak pada jemaah kabinet. Bagaimanapun, dan inilah menjadi isu mengapa orang mempersoalkan mengapa kalaulah hak untuk menasihati agung mengenai tempoh darurat ini kepada jemaah kabinet, bagaimana pula dengan hak untuk jawatan kuasa ini, sedangkan ini spesifik ditubuhkan di bawah ordinan darurat. Dan selepas itu Datuk Seri Taqiyuddin katakan bahawa sebenarnya perkara itu telah disalah lapor dan sebagainya. Jadi memang kerajaan tidak akan interfere ataupun mengganggu urusan jawatan kuasa khas bebas ini. Tetapi bagaimanapun kita memandangkan berdasarkan pemerhatian kita, jawatan kuasa ini memang mempunyai tugas yang penting, kerana kalau boleh kita imbas kembali sewaktu siri-siri pertemuan Yang di-Pertuan Agong bersama ketua-ketua parti politik, Tun Arifin juga turut dipanggil pada hari, kalau tak salah saya, hari kedua ataupun hari ketiga. Itu menunjukkan betapa pentingnya nasihat ataupun dapatan yang diperoleh daripada jawatan kuasa ini khusus untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong. Tetapi bagaimana hasilnya, adakah sama ada kalau berdasarkan apa yang saya baca ini, Yang di-Pertuan Agong akan mengambil kira semua aspek nasihat daripada jawatan kuasa khas, nasihat daripada kabinet, semuanya sebelum beliau menentukan, sebelum Yang di-Pertuan Agong, sebelum Tuanku menentukan bagaimana adakah akan ada lanjutan ataupun tidak mengenai proklamasi darurat ini. Naila. Okey, baik Firdaus, terima kasih merangkumkan kita lihat daripada susulan kenyataan media Istana Negara, kenyataan daripada raja-raja pemerintah dan juga reaksi yang pelbagai hari ini daripada ahli politik dan pemimpin negara berhubung dengan pembukaan sidang parlimen dan juga tempoh darurat ini dapat kita rangkumkan dari pelbagai aspek, dari aspek ekonomi, dari aspek demokrasi, kesihatan dan sebagainya. Kami rangkumkan segalanya di astroawani.com, pelbagai reaksi yang kami dapatkan hari ini. Tetapi dalam masa yang sama kita nak lihat prinsip demokrasi itu dan bagaimana kita nak melihat prinsip demokrasi itu ketika dalam konteks krisis kesihatan ketika ini. Ramai pihak mungkin yang mengatakan tidak perlu melihat dua perkara itu sebagai bercanggah, demokrasi dan kesihatan. Jadi selepas ini kita nak lihat dari sudut kesihatan, dari dalam ICU. Itu laporan khas yang bakal kami bawakan dalam Awani 7.45 esok. Kita akan bersama dengan wartawan kami yang berada dalam ICU Hospital Sungai Buloh untuk tinjauannya, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.